Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua penonton dan pendengar setia FB Live Best Hearing Aid Center. Hai, selamat petang. Saya Amirul, audiologis daripada Best Hearing Aid Center, Cawangan Taiping. Hari ini untuk FB Live saya bukanlah keseorangan sebab saya bersama rakan-rakan sekerja saya yang cukup hebat iaitu Sakinah dari branch Alostar dan juga Awatif dari branch Penang Island. Hai Sakinah, hai Awatif. Hai. Hai Miro, Sihat sihat? ke? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sakinah, hai Sakinah, hai Mirul. Hai. Hai Atif. Dekat sana hujan ke? Hari ni so far petang. tak hujan lagi lah. Betul, mendung je. Mendung. Betul lah. Kat sini pun sama je, bendung. Okey, seperti yang kita sudah maklum, topik perbincangan kita ataupun topik yang kita akan kupaskan pada hari ini, pada petang ini adalah bagaimana alat pendengaran itu berfungsi lah. Menarik kan? Sebab apa? Sebab kebanyakan customer ataupun kita cakap pesakit yang datang ke cawangan kami lah, Best Hearing Aid Center, kebanyakan daripada mereka kurang faham ataupun salah faham tentang fungsi alat pendengaran dan juga kebanyakan mereka tak tahu macam mana alat pendengaran itu sendiri dapat menolong orang yang mempunyai masalah pendengaran lah. Jadi hari ini jom kita sama-sama kita kupas kita kupas dan semoga memberi kefahaman lah memberi kefahaman kepada pendengar FB Live Best Hearing Aid Center. So sebelum kita start, saya nak terangkan sedikit lah apa tu alat bantu pendengaran lah kalau dalam bahasa Inggerisnya hearing aids. Okey, secara umumnya alat bantu pendengaran ni adalah satu kita cakap device lah ataupun mesin yang direka khusus untuk membantu golongan-golongan yang mempunyai masalah pendengaran lah supaya mereka dapat mendengar semula. Okey, di kebanyakan negara dan juga Malaysia lah, alat pendengaran ni kita klasifikasikan sebagai satu alat perubatan yang mana dikawal oleh jawatan kuasa yang tertentu yang mana hanya pengedar yang sah sahaja dapat menjual alat bantu pendengaran ini. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan zaman e-commerce kan, dekat Shopee, Lazada ada terjualnya alat pendengaran. Tapi persoalannya, adakah itu alat pendengaran? Sebab tu untuk seseorang itu dipakaikan dengan alat pendengaran, individu itu sepatutnya lah berjumpa dengan audiologis seperti kita, macam kami, macam Sakinah, macam Awatif, ataupun dengan pakar alat pendengaran, hearing specialist, supaya alat pendengaran yang dibeli itu adalah sangat sesuai dan juga selamatlah dipakai oleh orang yang mempunyai masalah pendengaran. Sebab apa kita nak pendengaran dia lebih baik lah, bukan lagi merosakkan lah. Jadi apa komponen-komponen yang kita cakap, komponen-komponen asas lah yang ada dalam alat pendengaran ni? Boleh Awatif explain tak sikit-sikit? Boleh. Okey, macam Amirul cakap tadi, alat pendengaran ni dia dikawal ketat. Maksudnya akan ada pengedar, akan ada distributor, supplier dan juga menandakan komponen-komponen yang membuatkan alat pendengaran tu mampu memberi benefit kepada pemakai. Akan ada komponen yang dikawal lah, maksudnya diselia dan kualiti tu penting. Okey, jadi dalam hearing aid akan ada 4 komponen asas. Jadi satu adalah mikrofon. Mikrofon adalah satu device ataupun satu komponen yang menangkap bunyi. Dia punya function adalah menangkap bunyi sekeliling pemakai. Itu mikrofon. Yang kedua adalah chip processing. Yang kita tahu chip processing ni bila dalam alat dia untuk proses bunyi. Dia untuk menjadikan bunyi yang kita dengar tu, bunyi yang pemakai dengar tu kalau boleh comfortable ataupun yang sesuai dengan pendengar. Okay. Yang ketiga adalah receiver ataupun satu komponen untuk menerima bunyi.
dia berkait dengan chip processing jugalah, bagaimana dia menerima bunyi daripada chip processing yang memproses bunyi di sekeliling kita. Okey, yang terakhir adalah punca kuasa. So macam alat bantu pendengaran ni, kalau dulu kebiasaannya menggunakan bateri, tapi macam di zaman sekarang lebih kurang 3 tahun ke 5 tahun mula beralih ke arah yang menggunakan rechargeable. Maksudnya dia tak guna dah bateri pakai buang, dia guna electrical untuk supply alat bantu dengar dan menggunakan yang rechargeable lah. Okey, jadi disebabkan alat pendengaran yang biasanya ni menggunakan komponen-komponen elektrik, jadi dia pentinglah kepada pemakai untuk tahu alat pendengaran ni sepatutnya dijaga dengan baik, dan dia perlukan macam temu janji yang berkala. Maksudnya 2 bulan ke 3 bulan untuk pemakai tu datang ke center untuk kita cek adakah komponen dalam alat telinga tu masih berfungsi atau tidak. Jadi untuk memakai alat telinga ni, dia memerlukan bukan sekadar memakai dan terus mendengar. Dia ada tambahan untuk menjaga juga alat pendengaran supaya dia boleh beroptimum, dia berfungsi seoptimum semungkin. Okey, jadi macam mana ya, macam kita dah terang tadi alat pendengaran tu apa, and then komponen-komponen. Jadi untuk Sakinah, macam mana alat pendengaran ni berfungsi? Sebab kita terang baru komponen ini. Jadi bagaimana komponen semua ni boleh memberi manfaat kepada pesakit? Macam mana berfungsi together this component? Okay, so tadi Amirul dah cakap sedikit sebanyak apa tu hearing aid ataupun alat bantu pendengaran. Okay, lepas tu Atif ada mention tadi komponen-komponen yang terdapat dalam alat bantu pendengaran. Jadi apa sebenarnya fungsi alat pendengaran ni? Okay, secara umumnya alat pendengaran ni dia berfungsi untuk meningkatkan kefahaman. Okay, kefahaman pendengaran dan juga pertuturan lah untuk orang yang mengalami masalah pendengaran. Okey, masalah pendengaran ni dia boleh disebabkan oleh sel deria kecil yang terdapat dalam telinga dalam atau kita panggil sebagai cochlea. Okey, sel ni sel rambut ataupun kita panggilkan sebagai hair cells lah. Okay, hair cells ni dia ada dalam kita punya cochlea. Okay, bila hair cells ni dah terjejas, dia akan menyebabkan hearing loss lah atau masalah pendengaran. Okay, masalah pendengaran ni dia boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor lah, dan antaranya penyakit, okay, ataupun faktor usia kan dalam kalangan orang tua ataupun orang yang meningkat lah usianya. Lepas tu boleh juga terjadi disebabkan oleh kecederaan ataupun terlalu terdedah dengan bunyi bising. Okey, ada juga yang terjadi disebabkan oleh pengambilan ubat ototoksik. So ubat tu meninggalkan kesan kepada telinga dalam dia lah. Dan ada juga yang ada masalah pendengaran sejak lahir. Okey, jadi macam mana sebenarnya alat bantu pendengaran ni dia bantu orang yang ada masalah tadi tu untuk dengar dengan lebih baik. Macam yang Cik Atif cakapkan tadi, alat pendengaran ni dia satu mesin yang dia ada banyak komponen. Okey, so alat pendengaran ni dia akan membesarkan sound vibration ataupun getaran bunyi yang masuk ke dalam telinga pemakai. Okey, so bila dia pakai alat telinga, alat tu akan receiver dia akan tangkap bunyi. So bunyi yang masuk ke dalam telinga dia tu dia akan dibesarkan lah. Bunyi tu yang masuk dalam telinga dia tu lebih besar. So getaran bunyi tu akan ditukar kepada neural signal ataupun kita kata rangsangan saraf lah untuk dihantar ke otak. So otak kita akan interpret bunyi tu. Jadi telinga dia yang tadi ada masalah tu akan dapat dengar bunyi yang lebih kuat. Okay, tu
mekanisme macam mana alat bantu pendengaran ni boleh bantu orang yang ada masalah pendengaran. Okay, so semakin besar kerosakan ataupun damage kepada hair cells dalam telinga kita tu, semakin teruklah dia punya hearing loss ataupun kehilangan kebolehan untuk mendengar tu. Jadi alat yang kita kena pakaikan untuk pesakit pun mungkin akan jadi alat yang power lebih tinggi. Okay, alat pendengaran ni dia ada banyak jenis lah. Sebab kita tahu masalah pendengaran pun dia ada banyak, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Okay, contoh tahap pendengaran pesakit tu tahap yang sangat teruk. Jadi kita mungkin kena bagi dekat dia alat yang power lebih tinggi lah supaya alat tu dapat cover dia punya hearing loss. Okay. So ada juga keadaan macam patient yang mungkin tak akan dapat benefit ataupun manfaat daripada pakai alat pendengaran lah. Mungkin ni condition bila dia punya masalah pendengaran tu terlalu teruk. Okay, contoh kita cakap dia punya telinga tu dah hair cells itu dah mati lah. So dia punya telinga mungkin susah untuk mendapat benefit daripada alat bantu pendengaran. Dan ada juga condition macam pesakit yang pakai alat bantu pendengaran tu untuk dia punya awareness lah. Contoh bila safety dia kan, untuk safety dia. Contoh bila dia berjalan, dia boleh dengar bunyi orang horn, untuk dia punya own safety lah. Okay, so alat bantu pendengaran ni dia memang bergantung kepada jenis dan juga keterukan masalah pendengaran dia tu, dia punya tahap masalah pendengaran. So kalau orang tu ada masalah pendengaran, contoh dekat kedua-dua belah telinga, so alat ni kita akan sarankan untuk pakai di kedua-dua belah telinga supaya dapat membantu pesakit ni untuk dengar dengan lebih baik. So contoh kalau dia ada dua masalah pendengaran tapi dia cuma pakai dekat sebelah sahaja, so alat tu cuma berfungsi di sebelah telinga sahajalah. So bila orang cakap daripada belakang ke, dia susah nak localize bunyi tu sebenarnya datang dari mana. So bila pesakit tu pakai kedua-dua belah alat telinga, so alat ni akan dapat bantu dia lah untuk dengar dengan lebih baik. Bukan saja dengar bunyi orang bertutur tapi dengar bunyi-bunyi sekeliling. So sebab itulah Atif dengan Amirul kan, kita selalu advise pesakit yang ada masalah pendengaran ni untuk dapatkan rawatan di pusat alat bantu pendengaran ataupun ke hospital. Sebab kalau kita simply beli online kan, macam tadi Amirul ada mention kan, alat ni ada yang jual online. So kalau kita simply beli alat telinga online, so mungkin alat tu tak dapat membantu kita lah. Sebab dia bukan alat yang dapat cover kita punya hearing loss. So ada juga pesakit yang beli online, lepas tu bila dia datang ke kita punya center, dia complain, alat kenapa bila pakai bising, kenapa bila pakai orang cakap tak dengar pun. So benda tu sebenarnya berkait rapat dengan pemilihan alat bantu pendengaran tu lah. Sebab alat bantu pendengaran ni kita kena check dulu telinga dia. Kalau alat tu tak bersesuaian dengan tahap pendengaran dia, dia tak akan dapat benefit lah daripada alat pendengaran tu. Okay, so alat pendengaran ni macam sekarang ni kan, kita dah tahun 2022. So alat ni dia dah ada banyak features lah yang boleh kita kata ada yang advance untuk pesakit pakai. So boleh tak Atif kongsikan sikit features-features yang available lah untuk alat bantu pendengaran sekarang ni? Jadi sebab alat pendengaran kita pada zaman sekarang dia makin lama dia makin disebabkan ada research and then ada pemakai yang ada feedback balik kata ada patut diubah suai. Jadi waktu sekarang banyak sangat features yang dalam alat pendengaran hearing aid yang boleh bantu balik pemakai untuk mendengar dengan lebih baik. Sebagai contoh, kalau dulu alat pendengaran selalunya akan ada butang kuasa, volume control kita panggil, ataupun satu butang untuk kita tukar-tukar program. Maksudnya dekat rumah pemakai guna program satu yang khas untuk rumah, satu lagi program yang untuk dia restoran ataupun berjalan-jalan. Okey, itu yang kebanyakan alat pendengaran pada dululah. Tapi sekarang disebabkan kita macam makin lama macam makin akan ada yang patut diubah suai, teknologi pun makin berubah. Jadi
sekarang feature antara feature yang ada dalam alat pendengaran, dia tak perlu lagi untuk manual, maksudnya ada butang untuk tekan. Ada alat pendengaran yang mampu bagi patient flexibility, maksudnya memberi kuasa kepada patient untuk tentukan jenis pendengaran ataupun jenis untuk mendengar dengan lebih baik di sesuatu persekitaran. Sebagai contoh, bila dia beli alat pendengaran, kita akan bagi kat dia and then terang dekat pemakai, okey, ada satu feature ni dia boleh berfungsi ketika dia di meeting ataupun di tempat kerja. Jadi jadi bila dia ke tempat kerja, dia boleh sesuaikan pendengar apa yang dia rasa. Macam contoh, dia perlu fokus dekat orang yang bercakap di hadapan, bukan di kiri. Jadi akan ada satu features yang boleh menyebabkan dia mendengar dengan lebih baik di meeting berbanding dia tak guna features tu. Jadi nak cakap kat sini, sekarang alat pendengaran disebabkan ada Bluetooth, ada wireless. Jadi bermacam-macam cara untuk hearing specialist ataupun kita as audiologist untuk bantu patient memahami pendengaran yang mana yang dia ada masalah, dan kita cuba memahami. Sebab apabila dia cuba di kedai saja, dia macam dia berbeza dengan apa yang dia rasai dan apa yang ada di hari itu. Mungkin hari itu ada construction dan dia perlukan adjustment daripada patient sendiri, daripada pemakai sendiri. Jadi waktu tu hanya pemakai saja yang memahami. Jadi ada satu features yang membolehkan pemakai memahami sendiri apa yang pendengaran yang dia perlukan waktu itulah. Maksudnya bergantung kepada situasi listening kan. Berbeza situasi, betul. Jadi ada alat feature, ada yang mampu membantu pemakai dengan feature macam ni lah. Macam Sakinah cakap tadi, berbeza pendengaran, maksudnya orang yang ada pendengaran hanya untuk aware safety. Jadi ada juga yang untuk dia punya bekerja ataupun dia punya pleasure lah, dia nak mendengar muzik dengan lebih baik. Jadi feature-feature hearing aid ni mampu membantu sebenarnya patient untuk mendengar dengan lebih baik, membaiki dia punya listening. Dia macam dulu dia tak macam dulu mungkin dia susah untuk mendengar dalam situasi orang bercakap banyak. Namun kan kini hearing aid dia ada satu feature yang boleh suppress ataupun kurangkan bunyi luar, bunyi bising, dan fokus dekat suara yang bercakap saja. Jadi macam dulu kita tahu dulu audiologist ataupun pegawai pendengaran dia memerlukan macam dulu analog, hearing aid analog, dia memerlukan satu tools untuk ubah. Macam sekarang kita dah macam biasakan dengan software, dengan wire untuk kita ubah ikut kesesuaian pemakai. Jadi boleh Amirul terangkan, kalau macam dulu analog dengan sekarang digital, apa yang membezakan? Okay, terima kasih Atif, sebab saya rasa penerangan Atif pasal features hearing aids ni macam sangatlah berkembang pesat lah. Maksudnya hearing aid tu berkembang pesat dengan teknologi sekarang. Macam kita boleh suit patient punya listening needs dia lah. So kalau ikutkan daripada zaman-zaman dulu, perubahan hearing aids ni sangatlah kita cakap berkembang juga. Berkembang mengikut arus teknologi lah sepanjang zaman kita cakap. Okay, macam yang kita tahu zaman-zaman dulu ada satu ketika dululah kita cakap akustik hearing aid lah, kita ada kata carbon yang jenis besar. Macam-macam. Besar, bulky macam tu kan. So kemudian dia berubah pula kepada zaman pocket aid yang menggunakan bateri AAA. Kemudian kepada yang macam Atif cakap tadi, analog hearing aids. Macam yang analog hearing aids ni memang membolehkan audiologist ataupun pakar alat pendengaran untuk
adjust hearing aids tu lah menggunakan kita cakap tuner ataupun mini screwdriver tu lah. Kemudiannya daripada analog hearing aids tu dia berubah pula kepada digital hearing aids. Yang sekarang ni lah digital hearing aids. Apa yang saya boleh katakan, digital hearing aid ni macam memberi keselesaan lah kepada pemakai alat pendengaran. Sebab apa Sebab bila digital hearing aids ni, macam kita as a audiologist dan juga hearing aid specialist dapat program spesifik bunyi dengan lebih terperinci lah menggunakan software komputer yang seperti yang Atif cakap tadi lah. Okey, selain daripada flexibility untuk program alat pendengaran, banyak jugalah teknologi yang canggih yang dimasukkan ke dalam chip-chip digital hearing aids ni. Macam contohnya salah satu hearing aids daripada Starkey, dia mengeluarkan dia meletak satu chip yang ada features yang bernama autophone lah. Yang mana autophone ni dapat menyambung secara automatik apabila alat pendengaran tu dengan menyambung secara automatik alat pendengaran dan juga telefon apabila telefon diletakkan di tempat yang tersedia lah. Contohnya apabila mikrofon telefon bersentuhan dengan mikrofon alat pendengaran, dia secara automatik akan menguatkan bunyi daripada telefon lah. So daripada digital hearing aids ni, researcher juga researcher juga membuat kajian dan mengeluarkan alat pendengaran jenis wireless lah. Kita cakap wireless hearing ni digital dah bagus, dia lebih memberi keselesaan kerana dia sangat applicable. Dia memudahkan audiologist seperti kita ataupun hearing aid specialist dan juga pesakit sendirilah kerana untuk kita buat adjustment, programming tidaklah memerlukan wire-wire. Kini dengan wireless electromagnetic ni kita dapat buat programming dengan kita cakap Bluetooth lah, dengan menggunakan wireless. Dan juga wireless hearing ni dia membantu pesakit dengan dapat memberi situasi pendengaran yang akan kita cakap mimik dengan situasi telinga sebenar lah, seperti fungsi ear to ears yang terdapat dalam alat pendengaran GN hearing aids lah, GN Resounds. Yang mana apabila contohnya seperti Atif ada mention tadi, ada butang kuasa ataupun volume control lah. Volume control bila kita tekan kat sebelah telinga lagi akan automatic lah. So dia ada fungsi ear to ears lah. So semua perkembangan teknologi ni sebenarnya dia dapat meningkatkan kefahaman pertuturan lah kepada golongan-golongan yang mempunyai masalah pendengaran. Sebab apa? Dengan perkembangan teknologi yang dimasukkan ke dalam chip-chip hearing aid yang terbaru ini, dia akan dapat memberi satu keselesaan untuk pesakit itu sendirilah. Maksudnya dengan setiap listening environment yang berbeza. So alat-alat ini akan kita cakap dia ada pelbagai features seperti yang Atif ada cakap tadi, dia akan mimik environment. Benda ni sangat-sangat bagus untuk golongan yang mempunyai masalah pendengaran. Dan saya rasa Atif ada mention juga tadi, sekarang alat pendengaran jenis rechargeable pula. Jenis rechargeable pula dah masuk dalam pasaran yang mana pesakit tidak lagi untuk memerlukan menggunakan bateri pakai buang lah. Dia hanya perlukan charge. Jadi bila bateri hearing aids tu dah perlahan, dia hanya perlu charge dan siap. Jadi sekarang ni kita dah tahulah sedikit pasal kita cakap peredaran perkembangan hearing aids lah, daripada analog, digital, wireless, rechargeable. Kita tahu features. Boleh ke kalau Sakinah explain sikit tentang macam mana hearing aids ni dapat membantu golongan-golongan yang mempunyai masalah pendengaran dengan fungsi-fungsi dan feature-feature yang kita mention tadi. Okay, so sebelum saya teruskan, kalau para penonton ada sebarang soalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti kami akan jawab di hujung session lah. Okay, so tadi kita dah dengar macam-macam kan explanation macam mana perkembangan hearing aids tu. Daripada hearing aids yang bulky,
jenis yang boleh letak dalam poket, sampai sekarang ni kita ada sekecil-kecil hearing aid lah. Okay, so alat pendengaran ni ataupun hearing aid ni ingin saya cakap lah, dia tidak akan memulihkan pendengaran tu menjadi kepada normal lah. Mungkin ada orang kat luar sana ingat dengan kita pakai alat pendengaran tu, okay, kita punya hearing, kita punya telinga terus jadi normal. Okay, so alat pendengaran ni walaupun dia tak dapat kembalikan telinga kita menjadi normal seperti dulu, dengan latihan kan, bila kita pakai alat pendengaran tu frequently kan, kita pakai hari-hari at least 8 jam, so telinga kita tu dia rapat rangsangan. Hari-hari dia dapat rangsangan bunyi. Tak semestinya hanya kepada bunyi yang kuat. Okay, kalau dia tak pakai alat pendengaran, telinga dia cuma respon kepada bunyi yang kuat ataupun bunyi yang melebihi daripada paras pendengaran dia lah. Tahap pendengaran dia. So bila dia dah pakai alat pendengaran, so telinga dia hari-hari, kita cakap in layman term lah, bahasa mudahnya hari-hari telinga dia exercise. So hari-hari dia dengar bunyi kan. Bunyi TV, bunyi kereta, bunyi orang bercakap. So dengan dia respon kepada bunyi-bunyi ni, so telinga dia ni secara tak langsung dah kita kata kita dapat tingkatkan dia punya kesedaran tentang bunyi lah. So macam kalau kita tengok kan, contoh saya bagi situasi bila pesakit datang ke center untuk buat hearing test. So salah satu yang saya boleh share lah yang kita notice, selalu bila pesakit datang, bila mula-mula pakai dia selalu cakap ada bunyi angin. So bila kita tanya bunyi angin tu bunyi apa? So dia cakap tak tahulah, dia dengar bunyi angin. So bilik yang kita guna untuk bilik testing ni selalunya bilik yang kedap bunyi lah. So selalunya bunyi angin tu adalah bunyi aircon. So bila kita tutup aircon, patient akan cakap tak ada dah bunyi tu. So yang saya nak tunjukkan dekat sini, bila pesakit tu ada masalah pendengaran, so bunyi yang kecil-kecil ni dia tak boleh dengar. So macam patient yang tadi tu, bila dia pakai alat pendengaran, dia boleh dengar bunyi aircon. Dia boleh dengar bunyi orang bercakap. So bila dia dah pakai, bila dia tak pakai, dia jadi macam, dia jadi tak selesa lah kan. So sekarang dia dah biasa pakai alat untuk contoh tempoh setahun. So tiba-tiba alat dia rosak, dia tak boleh pakai. So dia akan jadi tak selesa lah. Dia akan rasa bergantung kepada alat pendengaran tu. Okay, so situasi macam ni kadang-kadang orang tak tahulah yang tu yang sebenarnya membantu pesakit untuk dengar dengan lebih baik dengan alat pendengaran tu. Cara alat tu bantu untuk dengar dengan lebih baik yang saya boleh kongsi adalah alat pendengaran ni. So bila patient datang ke center kita kan, kita akan check dulu dia punya tahap pendengaran. So bila kita dah dapat tahap pendengaran, kita akan program alat pendengaran tu. Macam Amirul cakap tadi, sekarang alat digital kan, digital hearing aids. So bila kita dah program hearing aids tu mengikut kepada tahap pendengaran pesakit, so alat ni kita dah setting lah siap-siap untuk setiap frekuensi tu berapa kekuatan bunyi yang kita perlu tambah supaya pesakit dapat dengar dengan lebih baik. Okey, jadi orang yang ada masalah pendengaran untuk bunyi-bunyi tertentu kan, setiap orang dia berbeza lah. Ada orang dia ada masalah pendengaran mungkin lebih kepada bunyi nada tinggi atau frekuensi tinggi. Ada pula yang ada masalah lebih kepada frekuensi rendah atau yang bernada rendah. Jadi bila dia dah pakai alat pendengaran, bunyi yang dia sepatutnya dengar tu dia akan dengar dengan lebih baik lah. Contoh bila saya sebut saya, mungkin kalau dia tak pakai alat pendengaran, dia mungkin tak dapat tangkap kalau dia ada masalah pendengaran yang jenis nada tinggi kan. Contoh huruf S, bunyi so huruf S tu dia berada di kawasan high frequency ataupun nada yang tinggi. Jadi bila dia tak pakai alat pendengaran, kita cakap dengan dia mungkin dengar tapi dia tak boleh tangkap apa yang kita cakap tu. Dia mungkin perceive benda tu as benda lain. Contoh dia mungkin dengar tayar. So dia tak dapat tangkap perkataan sebenar yang kita sebut. Jadi bila pesakit ni dah pakai alat pendengaran, so alat ni akan bantu dia lah untuk dapat tangkap keyword yang kita cakap tu. Okay, so situasi yang saya boleh kongsikan lah. Banyak patient yang bila datang ke pusat alat pendengaran, biasanya dia akan cakap, contohlah pada yang masih bekerja kan, dia akan cakap bila duduk dalam meeting selalu tak dapat tangkap apa orang cakap. So dia jadi macam down kan, sebab dia tak boleh nak contribute dalam meeting tu. Dia asyik kena minta colleagues ataupun kawan-kawan untuk ulang. So bila kita dah buat hearing test dekat dia, kita bagi dia pakai alat telinga.
So biasanya kita akan nampak lah patient akan macam happy. Sebab bila dia datang balik, dia boleh cerita kat kita. Okay, sekarang ni dengan dia pakai alat pendengaran, dia boleh dengar dengan lebih baik. Orang tak perlu dah nak cakap, dia tak perlu nak minta orang untuk ulang. So benda-benda macam ni sebenarnya dia dapat bantu pesakit tu untuk hidup dengan lebih baik lah. Cuma mungkin sedar atau tak sedar lah. Mungkin orang yang tak ada sangat awareness pasal pendengaran, masalah pendengaran ni, dia tak tahu pasal benda-benda macam ni. So kita sharing hari ni untuk orang-orang kat luar sana tahulah tak semestinya, tak kisahlah ada masalah pendengaran ataupun tak ada masalah pendengaran, tapi kita nak semua tahu yang fungsi alat pendengaran ni sebenarnya bukan nak bagi dia dengar saja, tapi untuk dia jalani kehidupan yang lebih baik lah. Sebab bila dia dah pakai alat pendengaran, dia pun happy lah kan. Dia pun dah tak perlu nak risau lah. Bila cakap dengan improve orang, quality life lah kena kan. minta orang repeat kan. So alat pendengaran ni ada juga yang macam situasi yang orang cakap bila pakai alat nanti bunyi bising. Kan? Contohlah kan. Betul tak? Selalu tak kadang-kadang pesakit datang kan, dia tak check, kita tak check lagi telinga dia dah cakap dah. Ada bising. Kawan cakap pakai nanti bising. So sebenarnya benda bising tu kita kena tengok dia berpunca daripada masalah apalah. Ataupun mungkin alat dia tu ada tersumbat ke kan. Sebab alat macam awal-awal tadi Atif cakap kan, alat pendengaran ni dia perlukan care lah untuk kita servis alat tu kan berapa bulan sekali. So based on apa yang saya tengok lah, based on experience, kalau pesakit tu dia pakai alat pendengaran dan dia memang selalu servis, alat tu memang akan bantu dia lah. Dia takkan selalu sangat hadapi masalah-masalah yang macam alat rosak ke macam tu kan. Okay, so macam kita cakap tadi, alat pendengaran tu dia membantu bukan saja untuk patient tu dengar dengan lebih baik sahaja. Dia sebenarnya untuk bantu dia untuk jalani kehidupan yang lebih baik. Okay, so saya kongsikan satu lagi situasi. Macam tadi Atif ada ceritakan features pasal speech enhancement untuk hearing aid. Okay, so contoh situasi yang memang selalu juga patient cakap lah. Contoh dia pergi makan. Ni patient belum pakai hearing aid lah. So dia tak pakai hearing aid lagi. So bila dia pergi makan kan, kita pun kalau kita pergi makan kat restoran kan, bunyi bising kan. So even kita yang tak ada masalah pendengaran, kita yang normal ni pun kita selalu rasa susah untuk kita fokus dengan bunyi. Contoh saya pergi makan dengan Atif. So bila Atif bercakap, susah saya nak kena fokus kan dekat Atif untuk saya dengar dengan lebih baik apa yang Atif cakap. So bayangkan orang yang ada masalah pendengaran, dia dah lah susah nak dengar kan. So ada pula banyak background noise. So bila dia dah pakai alat pendengaran, so dengan features dan teknologi yang kita ada hari ni, alat pendengaran tu dia boleh bantu untuk cut off noise lah, background noise yang ada di sekeliling dia. So bila background noise tu kita dah cut, dia dapat enhance lagi lah, dia dapat bantu pesakit tu untuk dengar apa yang kawan dia cakap tu dengan lebih baik. So benda ni quite challenging lah, bukan saja kepada pesakit tapi kepada teknologi juga. That's why tahun demi tahun kan teknologi dah makin berkembang, diorang dapat researchers ni dapat improve develop lah in terms of dapat develop lagi in terms of speech, macam mana nak potong bunyi-bunyi bising kan. So sebenarnya situasi tu dia dapat bantu patient lah. Patient pun dah, bila dia seronok kan, bila dia pergi makan dengan family boleh cakap macam biasa. Betul. So itu sedikit sebanyak perkongsian lah macam mana alat pendengaran ni dapat bantu pesakit. So contoh juga situasi macam orang yang ada masalah pendengaran sejak lahir kan. Okay, so contoh bila dia lahir dah dapat detect ni ada masalah pendengaran. So biasanya audiologist akan cepat-cepat prescribekan hearing aid dekat dia lah. Sebab kita nak dia punya pendengaran tu dapat bantu dia punya development, speech kan, pertuturan. So sebab tu kita tengok kadang-kadang ada pesakit yang ada speech delay, lambat bercakap. Dia mungkin
sesetengah tu dia berpunca daripada masalah tak dengar lah. So sebenarnya alat bantu pendengaran ni dia memang dapat bantu banyak lah orang yang ada masalah pendengaran. Okay. So kita nak teruskan kepada Q&A. So dekat sini kita ada soalan. Sekejap ya. Okay, untuk penonton yang ada soalan, boleh teruskan tinggalkan soalan dekat ruang komen ya. Okay, kita ada soalan daripada Encik Aman Aaron. Okay. So saya baca soalan ya. Boleh. Okay, saya ada soalan. Saya ada menggunakan alat pendengaran sebelah kiri. Kadang-kadang alat pendengaran mengeluarkan bunyi yang kuat bila berdekatan dengan sesuatu. Okay, Atif atau Amirul nak tolong jawab? Okay, saya ni dia cakap dia mempunyai satu alat pendengaran lah. Maksudnya dia pakai sebelah je. Lepas tu dia kata kadang-kadang alat pendengaran dia mengeluarkan bunyi yang kuat apabila berdekatan dengan sesuatu. Contoh maksudnya dia kata kadang-kadang tu mungkinlah sebab alat pendengaran ni seperti yang Atif cakap tadi, dia ada banyak komponen. Ada mikrofon, ada receiver. Kemungkinan bunyi yang kuat ni adalah bunyi feedback. Bunyi feedback apabila mikrofon tu tertutup. Yang ni memang salah satu kita cakap apa yang developer buat, manufacturer buat untuk pastikan alat pendengaran tu kita tak macam contoh lah kan, kalau kita alat pendengaran tu kita terletak bawah bantal, so dia bising lah. Dia akan mengeluarkan satu bunyi yang kuat. So bunyi tu akan prevent kita tahu ada alat dalam tu. Supaya untuk keselamatan lah, tak adalah tiba-tiba kita terpijak pula alat tu supaya rosak. Tetapi ada jugalah situasi kita panggil internal feedback. Internal feedback ni dia bunyi daripada dalaman lah. Bila bunyi dalam dalaman ni kemungkinan ada sesetengah komponen yang mempunyai masalah. Jadi saya sarankan Encik Ahmad Aaron boleh berjumpa dengan kita cakap audiologis ataupun pakar alat pendengaran yang Encik Aman dapatkan alat pendengaran tu untuk tengoklah sama ada alat pendengaran Encik Aman tu dia punya problem bunyi bising tu disebabkan oleh apalah. Macam tu. Adakah Atif ke Sakinah nak tambah? Okay, untuk tambahan lah. Betul apa yang Amirul cakap tu. Contohnya kan, contoh patient cakap bising. Okay, Atif ada nak tambah ke? Tak apa, kini dulu. Okay, so okay. Kan macam Encik Aman cakap tadi, alat pendengaran tu bila kita dekat dengan sesuatu dia bunyi bising kan. So Amirul ada explain pasal mikrofon. So memang kadang ada situasi patient bila dia sentuh dekat alat pendengaran itu, dia akan ada bunyi lah, atau bunyi tu kita kenali sebagai feedback. Okay, so feedback ni macam Amirul cakap tadi, dia boleh jadi dua sebab lah. Dia sama ada alat tu ada masalah ataupun dia cuma sekadar feedback sahaja. Sebabnya dia ada kita cakap kebaikan jugalah ada bunyi feedback tu, sebab bila kita pasang bateri kan, kita tutup pintu bateri tu, kita boleh check lah, oh alat ni berbunyi lah sebab dia ada feedback kan. Tu usually cara untuk kita test alat tu berfungsi. Simply kita macam tengok, oh ada bunyi. Tu sekadar tambahan lah. Okay. So kita beralih ke soalan seterusnya. Soalan daripada Encik Isaac. Alat pendengar Encik Isaac. Okay, dia tanya alat pendengaran yang jual kat Shopee tu boleh percaya ke? Controversial soalan controversial. Betul-betul. Sakinah ke Atif nak so untuk yang macam jualan dekat dengan online ni, Shopee ke Lazada ke, kalau boleh kita disebabkan macam awal tadi kita ada cakap, alat bantu pendengaran ni memang dikawal
dan dia memerlukan pengedar ataupun distributor yang sah lah, sebab dia merupakan alat bantu pendengaran perubatan. Maksud dia apabila orang tu menghadapi masalah pendengaran dan dia memerlukan alat bantu untuk dia mendengar lah. Jadi akan ada pakar-pakar ataupun hearing specialist yang bantu masukkan ataupun settingkan alat pendengaran tu. Jadi untuk yang pendengaran yang dijual di Shopee tu, kita kalau boleh kita suggest untuk pembeli untuk betul-betul tanya kepada pengedar tu apa alat pendengaran tu berfungsi. Maksudnya adakah dia alat pendengaran telinga yang betul, yang maksudnya boleh di-adjust, ada kemampuan untuk feature-feature dan mengikut tahap pendengaran pemakai, bukan sekadar menguatkan suara di sekeliling. Sebab ada beza antara alat telinga yang mampu memberi manfaat kepada pemakai, memberikan kekuatan bunyi ataupun power yang betul. Satu lagi alat telinga yang kita panggil amplifier yang hanya mampu menguatkan bunyi tapi tak mengikut tahap pendengaran pemakai. Jadi dia boleh merosakkan lagi sisa macam pendengaran yang tertinggal. Maksudnya kalau dia pemakai merupakan teruk ataupun sederhana teruk tahap pendengaran dia alat amplifier ni akan merosakkan lagi pendengaran dia jika pakai tanpa seliaan yang betul lah. Satu lagi, kalau pakai amplifier ni tak cukup membantu. Dia mungkin profound tapi alat bantu telinga tu dia mungkin pendengaran dia sangat teruk tapi alat bantu telinga tu tak mampu memberikan kuasa yang penuh. Jadi sama juga, dia tak mampu nak mendengar dengan clear lah percakapan orang macam tu. Okay. Okay, so harap explanation Cik Atif tadi dapat jawab persoalan Cik Aizat lah. Okay, so soalan seterusnya. Hai, apa perbezaan hearing aid yang murah dan mahal? Hearing aid yang murah pun boleh bantu saya dengan baik juga kan? Okay, so ini saya jawab lah. Okay, so hearing aids ni kita kata dia ada banyak level lah. Dia start dengan entry level dan dia sehingga alat yang premium. So alat pendengaran ni bila macam kita handphone lah kan. Kalau saya pakai iPhone 6. Okay, sekarang ni dah ada iPhone 13. So teknologi yang iPhone 6 tu mungkin berbeza dengan okay, sorry, saya tak boleh bandingkan 6 dengan 13 sebab tu masa kan. Okay, so contoh saya pakai hearing aid handphone yang lebih murah lah. Contoh saya pakai Samsung yang lebih murah tu, tapi saya pakai juga Samsung yang mahal. So kita dapat tengok perbezaan daripada segi kualiti kamera dia. So kamera handphone yang lagi mahal tu mestilah lagi cantik kan, dia punya kualiti lagi HD, so lagi jelas kan. So dalam konteks yang alat pendengaran ni, bila alat pendengaran yang lagi premium, so alat tu dia ada features yang lebih lah dalam mesin tu. So alat ni dia akan dapat bantu pesakit untuk dengar dengan lebih baik lah. So contoh situasi macam tadi kan kita duduk kat kedai makan. So kalau kita pakai alat yang basic, so alat yang basic ni mungkin tak dapat potong bunyi background noise sebanyak as alat yang premium tu boleh potong. So tu contoh mudah yang kita boleh explain lah. So dia alat ni kita tengok jugalah. Bila kita bagi hearing aid trial tu, kita akan bagi patient try. Kita akan bagi try a few. So biasanya alat yang premium ni memang orang akan cakap lagi sedap lah. Betul tak? Betul. Betul. Betul tak Amirul, Atif? Dia lagi clear lah kalau pakai alat jenis alat pendengaran yang premium ni lagi clear. So itu yang saya boleh kongsikan lah beza.
Okey. Betul. Jadi Itu perbezaan dia soalan lah dari segi features yang terdapat dalam alat tu. Betul saya tak nafikan alat yang murah pun boleh bantu dengar dengan lebih baik. Tapi bila pakai yang lagi mahal tu dia lagi bunyi lagi clear lah. Macam So Atif macam boleh cik. proceed next. Okey, soalan daripada Aisyah Riana Alisa E. Okey, soalan dia kata soalan dia terdapat banyak brand hearing aids yang di pasaran kan. Jadi dia tanya brand mana yang paling terbaik? Jadi boleh kongsi? Yang ni pun controversial lah. So everyone dia ada dia punya developer. Ada orang dia ada dia punya R&D. Ada manufacturer dia ada dia punya researcher sendiri. So setiap brand-brand hearing aids yang dikeluarkan ni oleh kita cakap manufacturer ni sebenarnya kita tak boleh cakap macam simply one hearing aid is the best for you. That's why kita ada proses hearing aid trial lah. Hearing aid trial ni adalah satu proses yang mana audiologist ataupun hearing aid specialist akan memberi pesakit itu untuk mencuba dahulu. Mencuba dulu brand hearing aids, kita cakap different features hearing aids yang ada. Kemudian pesakit sendiri yang akan come up with saya suka brand yang ni. Brand yang ni yang dia akan proceed lah untuk dia pakai. Kerana hearing aids ni dia memberi, sebab pendengaran ni adalah satu persepsi. Persepsi ni persepsi saya lain, persepsi Atif lain. That's why untuk dalam memilih hearing aids ni, untuk memilih hearing aids ni memerlukan persepsi daripada pesakit itu sendirilah. Tapi jangan risau, jika anda pergi ke pusat alat pendengaran, semua alat pendengaran yang disyorkan atau yang disuggestkan tu adalah dah terbaik dah melalui proses R&D, research, semua tu dah terbaik. Dia cuma untuk pemilihan adalah untuk dari segi pesakit itu sendiri. Macam saya cakap tadi, persepsi lah. So, ada satu soalan daripada Cik Hanis Farhana. Seterusnya kita ada soalan dari Puan Hanis Farhana. Hai dan selamat petang. Saya baca saya nak tanya, kalau mak saya ada masalah pendengaran di kedua-dua belah telinga tapi hanya ingin memakai sebelah telinga saja. Adakah ada sebarang strategi untuk bercakap dengan beliau? Yang ni Atif jawablah. Untuk Cik Hanis Farhana, kalau mak ada masalah pendengaran tapi hanya untuk memakai sebelah telinga, satu perkara yang kita macam bila dia datang ke center kita tanya dulu dia punya macam perancangan bila dia nak pakai satu belah. Adakah disebabkan bajet ataupun makcik nak pakai sebelah sebab dia nak hanya mendengar sebelah saja. And then kalau bila macam ada proceed untuk sebelah saja, akan ada macam expectation, akan ada perkara yang kita perlu bincangkan dengan pesakit. Bila dia pakai sebelah, akan ada limitation untuk mendengar lah. Maksudnya akan ada situasi yang memerlukan pesakit untuk menggunakan sebelah telinga yang pakai alat je untuk mendengar. Dan juga sebagai contohlah kalau makcik pemakai ni di situasi macam contoh dia pergi hospital, dia nak dengar doktor cakap apa, yang tu tak menjadi masalah lah, sebab kita tahu bilik doktor kemungkinan sangat perlahan, bunyi bising sangat minimal lah, maksudnya tak begitu bising macam di luar, macam di restoran, di tempat awam.
Tapi akan menjadi masalah apabila dengan memakai satu belah telinga saja di persekitaran yang bising lah, sebab bila pakai satu belah, satu telinga saja yang boleh mendengar pertuturan, maksudnya pertuturan dari depan, dan juga satu telinga itu jugalah yang bunyi bising akan dapat dengar jugalah. Jadi bunyi bising dan juga bunyi pertuturan akan masuk di telinga yang sama dan boleh menyebabkan pemakai dia macam confused ataupun tak memberi manfaat yang dengan lebih baik lah. Jadi untuk Makcik Farhana, kalau boleh kita akan terangkan dahulu untuk makcik, kalau pakai sebelah apa dia punya expectation dan juga pendengaran yang dia akan alami dan situasi yang dia akan alami lah. Untuk strategi bercakap, maksudnya kalau dia dah pakai sebelah, kita nak cakap dengan mak, kita akan utamakan telinga yang dia ada pakai alat pendengaran lah. Dan juga bila kita nak bercakap dengan mak, kalau boleh jangan ada bunyi-bunyi lain, maksudnya televisyen akan on ke ataupun orang cakap banyak-banyak di sekeliling. Kalau boleh bila bercakap dengan orang yang pakai satu alat pendengaran, kita utamakan pendengaran yang kita utamakan di telinga yang dia pakai alat pendengaran lah. Macam tu. Okey, kita boleh proceed ke soalan seterusnya. Soalan daripada Encik Amir Ryan. Bagi seseorang yang ada masalah pendengaran, memang dia kena pakai dua-dua belah telinga? Oh, cukup je sebelah telinga je. Dan kalau pakai sebelah telinga je, telinga mana yang akan dipakaikan? So untuk soalan ni dia lebih kurang lah dengan soalan yang explanation yang Atif ada explain tadilah. So untuk orang yang betul-betul ada masalah pendengaran tu, kita kena buat ujian pendengaran terlebih dahulu. Kita kena buat satu ujian yang kita panggil sebagai pure tone audiometry test, PTA lah kita panggil secara ringkasnya. Dan daripada ujian PTA tu kita dapat tahu tahap pendengaran seseorang individu itu. Kemudian baru kita boleh suggest lah untuk dia pakai satu ataupun dua berdasarkan tahap pendengaran dia lah. Apa-apa pun kena buat ujian pendengaran dulu. Itu adalah kita punya gold standard lah, buat dulu ujian pendengaran. Okey, lepas tu ada satu juga soalan daripada Lemon Tea. Okey, dia cakap, hai, saya sudah menggunakan alat bantu dengar selama 16 tahun. Okey, dia bertanya, soalan saya, adakah alat bantu dengar ni akan rosak jika saya menyambut call melalui telefon bimbit? Okey, jadi ada Sakinah nak share ke macam mana? Okay, so untuk soalan ni, okay, dia tanya dia dah pakai alat ni untuk 16 tahun. So adakah bila dia cakap telefon, kan bila dia nak, maksudnya dekat sini bila dia nak cakap telefon, dia cabut alat tu. Okay, so bagi saya dia tak ada masalah lah. Bila dia nak pakai, kalau dia sebenarnya bila pakai alat pendengaran, boleh je nak cakap telefon macam biasa. So kita cuma perlu letakkan telefon tu, speaker dia kan, kita letak dekat berdekatan dengan mikrofon. Alat pendengaran tu. So kalau Cik Lemon ni, kalau dia dah pakai lama and dia dah terbiasa cabut-cabut, biasanya dia takkan bagi efek kepada alat pendengaran tu lah, as long as kita cabut dengan cara yang betul. Okay. Tapi kalau boleh seeloknya, walaupun bila cakap telefon, guna je lah alat pendengaran tu. Kita ambil telefon, kita cari dekat mana mikrofon dia kan. Kita letakkan speaker dia tu kepada mikrofon. Jadi sebenarnya tu akan bantu cik untuk dengar dengan lebih baik lah bila cakap telefon. Okay. So ada soalan yang kita terlepas ke? Ataupun kita dah jawab semua soalan?
Ada soalan daripada ada satu, ni last lah, soalan yang last daripada Elvin Chu. Apa beza alat telinga, alat dalam telinga dan belakang telinga? Mana yang lagi bagus? Yang ni pun kita cakap so siapa nak jawab? Okey, saya jawab soalan ni. Dia tanya, Mr. Elvin Chu tanya apa beza alat pendengaran dalam telinga ataupun belakang telinga. So basically alat pendengaran ni kita tengok macam saya cakap tadi lah, kita kena buat ujian pendengaran dulu. Bila dapat buat ujian pendengaran, kita tahulah status pendengaran seseorang pesakit itulah. So untuk selalunya lah, kita cakap selalunya orang yang memakai alat pendengaran yang dalam telinga ni adalah mereka-mereka yang kita cakap concern dia punya cosmetic issue lah, cosmetic issue. Mungkin dia rasa kalau pakai yang dekat belakang telinga dia nampak dia visible lah, maksudnya orang lain, orang luar boleh nampak. Tetapi kalau yang dalam telinga macam tersorok sedikit lah, tak boleh nampak. Tapi perbezaan dia, setengah alat yang dalam telinga dia punya power macam yang Atif ada mention tadi lah pasal receiver. Setengah alat pendengaran yang dalam telinga, receiver dia tak cukup besar untuk kita cover power lah. Power kalau seorang tu mempunyai masalah pendengaran di tahap sangat teruk ke sangat teruk, so dia masih memerlukan alat belakang telinga. So soalan nombor 2 dia adalah mana yang lebih bagus. Mana yang lebih bagus tu adalah sangat, macam saya cakap tadi, bergantung kepada pesakit itu sendirilah. Kita tak boleh simply cakap this hearing aid is best. Everyone will macam bagus kalau pakai hearing aid ni terus bagus. Taklah, dia bergantung kepada pesakit itu sendiri. Apa-apa pun kena buat ujian pendengaran dulu, kena buat hearing aid trial lah. Baru kita tahu alat pendengaran tu bagus untuk pesakit tersebut. Macam tu. Okay, jadi So ada soalan lagi ke? Ada lagi ke soalan yang kita terlepas? Terlepas ke? Yang ni soalan dari Cik Aisyah sudah. Terdapat banyak brand hearing aids. Yang ni tadi. Okey ni soalan daripada Encik Amain, ada satu lagi. Okey. Contoh saya lalu dekat speaker muzik, kadang-kadang berbunyi seperti mic dekat speaker. So soalannya, saya rasa dia referkan kepada soalan yang sebelum ni, yang dia kata feedback. Feedback dia contoh bila dia lalu dekat speaker muzik, kadang-kadang berbunyi seperti mic dekat speaker. Dia refer lah daripada soalan nombor 1 ni. Itu dia punya, kita cakap contoh dia. Mungkin Atif atau Sakinah boleh explain sikit. Dia ada feedback kalau lalu dekat speaker muzik, macam bunyi mic lah. Okay. So macam tadi kan kita ada cakap feedback tu dia boleh jadi disebabkan 2 lah. Satu, sama ada dia punya alat tu memang ada internal noise, ataupun boleh jadi juga disebabkan alat tu ada block ke kan dekat dia punya earmole. So macam situasi yang ni, dia cakap contoh bila lalu dekat speaker muzik bunyi seperti mic dekat speaker. So apa yang kita boleh sarankan untuk Encik Aman, boleh pergi ke pusat alat bantu pendengaran tu, center yang Encik Aman dapatkan alat telinga tu. So kita boleh run feedback test lah untuk alat tu. So mungkin alat tu dia ada terlebih terlebih apa kita kata input untuk setengah dB ke tu yang membuatkan patient jadi tak selesa kan. Bila bunyi tu terlalu kuat dia jadi bising power dia tu. So apa yang kita boleh sarankan, boleh pergi ke center tu balik untuk kita fine tune lah, untuk adjust
Kita biasanya kita akan cuba fine tune untuk hilangkan bunyi-bunyi yang tak selesa tu lah. Ataupun mungkin alat tu dia dah over amplified. So boleh jadi disebabkan benda-benda macam tu. So apa yang kita boleh sarankan, pergi balik dekat hearing aid center tu untuk fine tuning ataupun untuk servis. Okay. So kita dah jawab InsyaAllah semua soalan daripada penonton. Okay, so setakat tu perkongsian kita untuk hari ni. So ada Atif dengan Amirul ada nak tambah apa-apa ke? Setakat itu sajalah dia bagi saya. Setakat itulah perkongsian kali ni. So untuk pendengar-pendengar setia FB Live Best Hearing Aid Center. So Saya nak cakap apa-apa ke? Okay, so untuk pendengar-pendengar setia FB Live Best Hearing Aid Center, kita dah hampir ke penghujung, penghujung sangat dah ni. So kalau anda bila terdengar terasa seperti macam nak test macam seperti saya sebut tadi lah, ujian piloton audiometri, anda boleh datang ke mana-mana center yang terdekat dengan anda. Kita Best Hearing Aid Center mempunyai 17 branch di seluruh Malaysia. Boleh datang mana-mana untuk buat ujian pendengaran secara percuma. Remember, better hearing, better living. Bye. Bye.